Menarik hari ini, Sultan Ibrahim jaga kepentingan 33 juta rakyat Malaysia. Menteri Pendidikan saman Ahli Parlimen Jasin dan Harakah Daily. Dr. Asri sahkan Perdana Menteri setuju teruskan Konvensyen Sunnah ke-11. Fadli Syari mahu video Wahab dijadikan pengajaran lantik Ketua Agensi. Wan Saiful cadang JKOM diambil alih Kementerian Komunikasi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Netstep News edisi tengah hari Rabu 22 November 2023. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar hari ini bertitah bahawa keutamaan baginda sebagai ketua negara akan datang adalah menjaga kepentingan 33 juta rakyat Malaysia dan bukan hanya 222 wakil rakyat. Sultan Ibrahim bertitah pemilihan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bukanlah satu kenaikan pangkat tetapi tambahan tanggungjawab yang memerlukan pengorbanan masa dan tenaga. Baginda berkata negara pada hari ini telah dijangkiti satu virus yang pernah baginda sebutkan dahulu iaitu virus perpecahan. Jelas baginda dalam majlis istiadat sambutan ulang tahun keputeraan baginda ke-65 di Dewan Singgasana Istana Besar hari ini mengatakan virus ini berpunca daripada pemimpin politik yang sanggup berbalah, caci mencaci, menabur fitnah dan memecah perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Justru baginda menyeru semua pemimpin agar bertolak ansur dan hormat menghormati antara satu sama lain untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan hidup rakyat. Majlis Raja-Raja dalam mesyuaratnya yang ke-263 pada 27 Oktober lepas telah memilih Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Januari 2024. Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan pada 30 Januari tahun depan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq telah menghantar notis tuntutan terhadap Ahli Parlimen Jasin, Zulkifli Ismail dan Harakah Daily berhubung satu kenyataan berunsur fitnah yang disiarkan terhadap beliau. Kenyataan fitnah yang berdasarkan kenyataan Zulkifli itu disiarkan dalam artikel yang disiarkan Harakah Daily bertarikh 6 November 2023 di bawah tajuk Ajaran Siapa Tak Boleh Takbir di Sekolah. Dalam tuntutan yang dikemukakan melalui firma Guaman Ibrahim dan Fuadah bertarikh 21 November 2023, mereka menyifatkan kenyataan dalam artikel berkenaan membawa maksud bahawa Fadlina telah tidak membenarkan laungan takbir dan bacaan kunut nazilah dilakukan sempena sambutan Minggu Solidariti Palestin di sekolah-sekolah baru-baru ini. Artikel yang sama juga, menurut firma Guaman terbabit, seolah-olah memberi maksud Fadlina seorang yang tidak patuh dan tidak jujur kepada ajaran Islam yang diajar oleh Rasulullah. Kenyataan dalam artikel itu juga, tambah firma Guaman itu lagi, menunjukkan Fadlina seolah-olah mempunyai pegangan agama yang terpesong serta merujuknya sebagai munafik. Menganggap semua kenyataan itu berupa fitnah yang berat lantaran Fadlina mahupun Kementerian Pendidikan tidak pernah mengeluarkan sebarang larangan berkaitan takbir dan bacaan kunut nazilah itu. Maka 4 tuntutan telah dikemukakan. Sekiranya enggan atau gagal mematuhi tuntutan-tuntutan tersebut, firma Ibrahim dan Fuadah menegaskan mereka akan memulakan prosiding undang-undang yang seterusnya dan kedua-dua defendant hendaklah menanggung segala kos tambahan. Mufti Perlis mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan lampu hijau untuk meneruskan acara membincangkan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi di Ibu Negara. Asri Zainul Abidin berkata, Perdana Menteri baru sahaja bercakap dengannya dan mengatakan program hendaklah diteruskan. Beliau bagaimanapun berkata beliau tidak pasti perkembangan seterusnya dan masih menunggu tindakan penganjur. Baru-baru ini kecoh apabila acara Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, NGO yang dikaitkan dengan Asri ditangguhkan setelah ahli panelnya gagal mendapat tauliah khas Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan.
Berdasarkan poster yang tular, beliau terlibat dalam acara membincangkan pemikiran ulama besar kontemporari Islam kelahiran Mesir yang meninggal pada September tahun lepas. Dalam masa yang sama, gambar Datuk Seri Anwar juga dimuatkan dalam poster berkenaan, tetapi tidak jelas sama ada akan menyertainya ataupun tidak. Penyebaran video berunsur lucah yang didakwa didalangi oleh individu dikenali sebagai Mr. H perlu dijadikan pengajaran kepada kerajaan dalam melantik mana-mana individu untuk mengetuai agensi. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari berkata, walaupun penularan video tersebut masih dalam siasatan pihak polis, tetapi ia disifatkan sebagai mengaibkan. Beliau berkata di Dewan Rakyat Jabatan Kerajaan telah pun dijadikan lubuk untuk menjatuhkan antara satu sama lain, lalu dibuat video-video yang mengaibkan. Ini satu detik yang sangat mengaibkan bagi kerajaan. Ahmad Fadli berkata demikian pada sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Komunikasi dan Digital. Membahaskan lagi, beliau mempersoalkan peruntukan yang disalurkan kepada komunikasi strategik di bawah KKD yang menunjukkan peningkatan daripada 4.24 juta pada 2023 kepada 7.86 juta dalam belanjawan 2024. Selain itu, Ahmad Fadli mempersoalkan peranan komunikasi strategik dan Jabatan Komunikasi Komuniti di bawah Jabatan Perdana Menteri selain menyarankan salah satu daripada jabatan tersebut dimansuhkan. Bagaimanapun, beliau berkata sekiranya JKOM tidak boleh dimansuhkan, kerajaan perlu memastikan jabatan tersebut diketuai oleh individu yang benar-benar layak. Seorang ahli parlimen pembangkang mencadangkan agar Jabatan Komunikasi Komuniti yang kini di bawah Jabatan Perdana Menteri diambil alih Kementerian Komunikasi dan Digital. Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata ini kerana JKOM sehingga kini gagal memainkan peranannya dengan berkesan kepada kerajaan perpaduan. Malah kata beliau lebih memburukkan keadaan wujud skandal membabitkan kepimpinan tertinggi JKOM baru-baru ini. Mengulas lanjut, Wan Saiful turut mempersoalkan mengapa sehingga kini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyentuh langsung mengenai skandal dalaman membabitkan dua kaki tangan JKOM itu. Tegas beliau, sedangkan JKOM adalah satu daripada jabatan yang diletakkan di bawah JPM. Sebelum ini, bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof mendakwa video perbualannya bersama individu bernama Wahab yang tular di media sosial sebenarnya sudah disunting. Beliau berkata tindakan itu dipercayai dilakukan pihak tertentu yang sengaja mahu menjatuhkan reputasi beliau dengan menyebarkan video yang didakwanya sebagai palsu. Lelaki bernama Wahab atau nama sebenarnya Abdul Wahab Abdul Kadir Jelani mengaku merakam video asal yang didakwa sudah diubah suai itu. Dia mendakwa di arah pegawai atasan yang digelarnya sebagai Mr. H untuk merakam perbualan bersama Ketua Pengarah JKOM itu. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.